kita telah bincang berkaitan dengan kelebihan surah ini dan juga kelebihan dua ayat ini ya. Jadi insya-Allah pada petang ini kita mula masuklah kepada tafsir bagi dua ayat ini ya. Baik, sebelum kita mulakan, eloklah kiranya kita baca dulu ayat ini. Jadi untuk merengkaskan, saya baca, masa saya baca tu Puan-Puan Hajah boleh terus ikut ya. Boleh ya? Silakan, Dok. Saya baca terus ikut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Baca sama-sama saya tadi kan? Ke saya seorang-seorang je tadi? Baca Ustaz. Alhamdulillah. Hebat semua ni Puan-Puan Hajah ni. Baca Ustaz. Alhamdulillah. Baik, cuba kita tengok maksud ayat ni dululah. Ya. Baik, yang pertama, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Amanar rasul, telah beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan apa? Beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga orang-orang yang beriman. Jadi, separuh ayat pertama ni kata Allah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan kitab Allah. Apa dia kitab Allah yang dimaksudkan di sini ialah Al-Quran. Selain daripada itu, orang-orang mukmin yang lain juga beriman dengan Al-Quran. Jadi ayat ini berkaitan dengan iman dan keyakinan serta kepercayaan yang solid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang mukmin. Sebelum daripada kita masuk tafsir tu, kita cuba tengok maksud iman tu dulu apa dia ya. Iman ni apa iman? Kita selalu ajar anak kita, cucu kita rukun iman. Tu kan? Kadang budak-budak sekarang ni dia bertukar. Rukun iman ada berapa? Oi, dia kata ada 5.
Rukun Islam, rukun Islam yang mana pula? Bertukar dah tu. Rukun Islam tu yang 5 tu, rukun iman tu yang 6 tu. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, 6 rukun iman tersebut ya. Baik, iman tu apa? Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, iman itu ialah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wal amalu bil jawarihi. Iman tu apa? Yang pertama, tasdiqu bil qalbi, membenarkan, meyakini dalam hati, percaya sungguh dalam hati. Wa iqraru bil lisan, dan menyebut, menyatakan, mengikrarkan dengan lidah kita. Wal amalu bil jawarih, dan melakukan kepercayaan tersebut dengan anggota badan kita lah. Itu maksud beriman. Maknanya Allah menyatakan di sini, dalam satu tafsir menyebut Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman solid dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Telah beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diturunkan olehnya daripada Tuhannya, yakni Al-Quran. Wal mu'minun, dan demikian juga orang-orang yang beriman. Orang mukmin lah. Jadi kita ni kena yakin sungguh-sungguh bahawa kitab Allah itu, yakni Al-Quran ni, ayat yang kita baca ni, sebahagian daripada Al-Quran ini, yang ada berapa ayat? 6,236 ayat. 6,326 ayat ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan rekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin bahawa Quran ini daripada Allah, kalamullah al-munazzil ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril al-muta'abbad bitilawati, dapat pahala kalau kita membacanya. Itu dia. Jadi Rasulullah yakin dengan Quran. Orang mukmin juga yakin dengan Al-Quran. Kemudian kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka mengatakan semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Ada angkat tangan macam nak tanya soalan ni. Ada soalan ni ke? Boleh tu tanya pun tak apa. Ada nak tanya soalan ke? Tak apa, saya teruskan ya. Saya teruskan. Baik. Jadi semuanya beriman dengan Allah. Ini ayat ini Papa Hajar ya, berkaitan dengan akidah dan kepercayaan dah. Kita wajib beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan rasul-rasul Allah. Kita pun tahulah bila kita tiba di alam barzakh, alam kubur, soalan pertama yang malaikat akan tanya, kan? Soalan ni dah bocor lama dah tu, kan? Katakanlah takdir Allah lah. Takdir Allah, pukul berapa Allah nak ambil kita. Ni contoh, kan, contoh. Katakanlah pukul 6.
Allah ambil kita pukul 6 petang ni. Sekarang ni dah pukul 5.43. Ada 17 minit lagi, 18 minit lagi. Siapa contoh nak bagi contoh, Allah ambil saya lah. Pukul 6 tak ada dah saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Rasanya kalau pukul 6 saya dah tak ada, biasa kalau tak ada apa-apa masalah, lepas mai isyak tu dah selesai, dah dimandikan. Betul tak? Dah selesai, dah dikafankan. Kemudian dah letak depan ini dah sampai ke masjid dah, orang nak solat dah kita ni. Lepas mai isyak tu imam akan buat pengumuman, malam ni tuan-tuan kita ada satu jenazah yang akan disempurnakan. Mohon sesiapa yang berkelapangan untuk sama-sama mensolatkan jenazah ke atas jenazah ini. Lepas mai isyak, orang pun semayanglah untuk kita. Dalam pukul 10 kita dah sampai ke kubur, 10 malam. Kalau boleh ke bumi malam lah kan. Kemudian setengah jam selesai. Pukul 11 orang dah balik. Tinggallah kita seorang-seorang bawah tu. Dan kita akan didatangi dengan 2 orang malaikat. Ya? Soalan yang akan ditanya dah bocor lama. Soalan berkaitan dengan apa tu Puan Hajar? Berkaitan dengan iman. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Hari inilah kalau orang tanya kita, siapa Tuhan kita? Agak-agak kita boleh jawab. Dan dah berapa ramai orang yang kita sayang. Mak kita, ayah kita, akak kita, abang kita, adik kita yang kita telah hantar ke kubur. Adakah kita percaya dan kita yakin mereka boleh menjawab dengan baik? Belum tentu. Kerana kita menjawab tu tadi bukan semata-mata kerana ilmu dan pengetahuan kita tahu jawapan, bukan. Bergantung kepada amalan dan iman kita. Jadi oleh yang demikian, ya, saya pesan pada diri saya dan kepada kita semualah. Yang pertama sekali, selain daripada kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar fiqh, biarlah ada juga kuliah berkaitan dengan akidah. Supaya kita pergi menghadap Allah, pencipta kita itu, dalam keadaan kita kenal Allah. Yang penting kenal Allah. Bila kita kenal Allah, nescaya kita akan beriman, nescaya kita akan yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Kerana orang mukmin, kullun, semuanya amana billah, beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah secara umumnya, secara mudahnya macam mana? Kita percaya bahawa Allah itu ada. Tu. Kemudian Allah yang ada itu, Allah itu esa, tidak berbilang. Allah lah tempat tumpuan kita, segala-galanya kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling kuranglah kita yakin dan kita percaya sungguh-sungguh. Ya? Beriman kepada malaikat, percaya bahawa adanya malaikat makhluk Allah yang merupakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Itu malaikat Allah. Berapa ramai malaikat Allah, tak tahulah berapa ramai di atas ilmu Allah. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Kita bukan hanya beriman dengan Quran. Kita juga beriman dengan kitab-kitab Allah yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Kita beriman kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita beriman kepada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kita beriman kepada suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Semuanya kita yakin dan kita percaya. Dan Al-Quran itu penutup kepada segala wahyu. Lepas pada Quran tu habis turun 6,326 ayat tadi, dah tak ada lagi wahyu. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi, dan kita beriman kepada rasul-rasulnya. Rasul Allah ni ramailah Cuma yang wajib kita tahu dan kita kenal. Sekurang-kurangnya 25 orang tu kita kena kenal. Maksud kenal tu macam mana? Kita jangan bertukar. Walaupun kita tak ingat satu persatu secara turutan, kalau orang tanya ini tahap orang awam dah. Kalau orang tanya, Hajar, Imam Malik tu Nabi selepas Nabi apa ya? Oh, kita pun kata Imam Malik tu selepas Nabi Harun. Kalau macam tu tak lepas lagi kita fardu ain tu. Sekurang-kurang kita boleh tahu ini Nabi, ini bukan Nabi. Kalau orang tanya Nabi Yusuf alaihi salam tu Nabi ke Rasul? Itu Nabi dan Rasul. Itu paling kurang. Yang 25 orang tu. Sebab itu kita cuba belajarlah. Terutama belajar berkaitan dengan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, supaya kita kenal perkara-perkara yang wajib kita kenal, dan ia merupakan fardu ain bagi kita. Kita beriman dengan Rasul tersebut, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan orang beriman itu mengatakan kami tidak membeza-bezakan antara seseorang Rasul dengan seseorang yang lain. Maknanya, apa kata Ibnu Kathir? Dikata dengan yang demikian, orang mukmin mengimani bahawa Allah adalah satu dan esa. Sendiri dan kekal. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain daripada Allah. Itu maksudnya kata Imam Ibnu Kathir. Dan mereka membenarkan seluruh nabi dan rasul, kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada hamba-hambanya yang diutuskan menjadi nabi dan rasul. Mereka tidak membezakan antara rasul yang satu dengan yang lain, sehingga mereka tidak hanya beriman kepada sebahagian dan ingkar terhadap sebahagian yang lain. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah selain daripada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bila kita kata Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, membawa maksud kita juga percaya bahawa nabi-nabi yang lain yang terdahulu sebelum daripada baginda Nabi SAW juga adalah nabi dan pesuruh Allah. Tak boleh kita kata saya yakin, saya beriman kepada Nabi kita Muhammad, tapi saya tak beriman kepada Nabi Harun. Tak boleh. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tak boleh membeza-bezakan. Mana kita beriman dengan sekalian Nabi dan Rasul. Ada beberapa riwayat menyebut Rasul tu ramai 313 orang Rasul. Nabi tu berapa? 200,000 lebih tu kan. Itu walaupun riwayat itu merupakan riwayat yang agak lemah. Tapi untuk kita, untuk belajar tu bolehlah. Tapi makna yang paling utama sekali, kita kena yakin dan percaya dan kita kena kenal 25 orang Nabi dan juga Rasul. Kemudian waqalu sami'na, waqalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan, orang mukmin mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini indikator, ini tanda kita sebagai seorang mukmin, kita dengar dan kita taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tak berapa nak dengar, tak berapa nak tidak taat, maknanya bukan mukminlah kita.
Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kata Ibnu Kathir, maksudnya kami mendengar firman-Mu, wahai Tuhan kami, memahami dan mengamalkannya sesuai dengan tuntutannya. Jadi Quran ini kita kena dengar, kita kena faham dan kita kena amal, kata Ibnu Kathir. Tujuan Al-Quran tu turun tu untuk apa? Kadang orang tanya, kadang-kadang ada orang dia menganggap Al-Quran itu sekadar dibaca ketika ada kematian, kan? Ada orang, kenapa baca Quran, kenapa baca Yasin? Tak boleh tidur lah, rasa ada gangguan. Adakah Quran itu diturunkan semata-mata untuk kematian? Ataupun Quran itu diturunkan semata-mata nak halau hantu? Ataupun kenapa baca Quran ni? Anak saya nak periksa. Adakah semata-mata Quran itu turun semata-mata untuk anak nak periksa? Ataupun baca Quran kerana nak berubat? Walaupun boleh, tapi sebenarnya tujuan utama Quran tu turun apa dia? Tujuan yang paling utama, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Apa makna petunjuk? Benda yang jadi panduan pada kita. Kalau kita daripada macam tadi Puan Hajah tadi duduk di Seri Kembangan, nak pergi mana? Kita nak berjalan pergi ke Seremban. Kita tengok panduan apa? Tengok signboard lah. Jadi nak tengok signboard tu tadi, kita kena baca signboard tu. Ini masuk ke Highway Plus ni, ini tol ni. Kan? Jadi ini exit Seremban. Mana kita baca dan kita faham Al-Quran itu dan kita ikut. Kalau kita baca, kemudian kita faham, Seremban arah sana, tak apalah, aku nak masuk exit lain dah. Maknanya kita tak nak ikut. Adakah kita akan sampai ke tempat tujuan kita? Kita tak akan sampai. Jadi tujuan utama Al-Quran yang paling tinggi ialah sebagai petunjuk. Manakala tujuan-tujuan yang lain itu ialah sebagai sebahagian daripada tujuan. Paling utama sekali Quran itu sebagai petunjuk. Sebab itu tuan-tuan, Quran ni dia ada beberapa amanah yang kita kena tunaikan. Antara yang pertama amanah Quran ialah kita kena belajar membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Ta'allamul Quran, kata Nabi, belajarlah Al-Quran. Wa yu'allimuhan nas, bila kamu dah tahu, ajarkan juga kepada manusia. Yang pertama sekali, kena belajar Al-Quran, belajar baca. Amanah yang pertama, belajar membaca. Amanah yang kedua, kita kena baca. Ramai yang pandai membaca, tapi tak baca. Dua amanah tu. Amanah yang ketiga, kita kena memahami Al-Quran. Amanah yang keempat ialah kita mengamalkan Al-Quran. Ada 4 amanah tu. Amanah yang pertama apa dia? Belajar Quran. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, faham Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Hari ini kadang-kadang kita sedih, ramai tak boleh baca Quran. Mungkin dulu tak sempat belajar, mungkin dulu kurang kesedaran. Hari ini Allah bagi rezeki kepada kita dengan kesihatan. Allah bagi rezeki pada kita dengan ada masa dan sebagainya. Maka carilah guru untuk belajar Al-Quran. Belajar sehingga kita boleh baca. Dan sambil kita belajar ataupun bila kita dah boleh baca, bacalah sentiasa Al-Quran. Berapa ramai yang dulunya, qari'ah dia, wakil taman dia, wakil sekolah dia kan, wakil daerah, tapi tinggal lama Quran. Bila tinggal lama Quran, bila buka balik, baca merangkak balik. Ya Allah sayang dia. Dan satu lagi lah ya, cuba kita ceklah anak-anak muda kita lah. Puan Hajah ada anak, ada cucu, ada menantu. Sekali-sekala datang rumah menantu, cuba tanya, ada Quran tak?
mak nak baca. Ada Quran tak opah nak baca. Kadang-kadang rumah anak-anak muda kita Quran pun tak ada. Allah. Benda lain banyak dia beli. TV sebesar-besar TV. Betul tak? Allahu Akbar. Quran tak ada. Bila tak ada Quran, adakah dia akan baca? Susahlah dia nak baca. Kita, rumah kita cuba-cuba kita cek hari ni. Mana aku letak Quran kadang-kadang rumah kita pun tak ada Quran. Kalau boleh setiap orang biarlah ada satu mushaf Al-Quran yang selalu kita baca, kita buat belajar, yang kita tanda-tanda tu kan, dan kita baca selalu. Antara tip dan cara untuk kita selalu baca Quran, yang pertama, biarlah Quran tu tadi, kita ada satu Quran yang khusus, Pak Hajah, untuk kita. Kan sekarang ni banyak, ada Quran yang Puan Hajah beli dekat Madinah pun ada, dekat Makkah pun ada, dekat Malaysia pun ada, macam-macam jenis Quran. Yang warna-warni pun ada, belilah yang mana paling mudah sesuai untuk kita kan. Biar ada satu Quran yang khusus. Bila dah ada satu Quran yang khusus, kita kena selalu baca. Bila kita dah baca, kita selesai baca, kita simpan di tempat yang selalu kita pandang. Di rumah kita tu mesti ada satu sudut, satu almari ke, satu apa ke, satu tempat ke, satu meja yang kita selalu kat situ. Atau mungkin di tepi katil kita ke, kan? Letak Quran kat situ. Supaya kita selalu pandang. Kemudian kenapa? Supaya bila kita terpandang, kita akan teringin nak ambil. Dan kita baca. Kemudian lepas baca, kita simpan di tempat yang selalu kita letak. Supaya senang kita baca semula. Ada orang tu dia beli Quran, dia kata dia simpan tempat yang tinggi kerana Quran tu mulia. Tinggi betul sampai tak ambil. Allahu Akbar. Hari ni cuba kita ingatlah. Bulan puasa dah lama dah. Tahun lepas dah lama dah. Kan? Jadi masa bulan puasa punyalah bagus kita baca Quran. Khatam Quran sana, khatam Quran sini. Lepas tu, bila dah habis bulan Ramadan hari ni, dekat mana dah kita dah baca? Sampai mana kita dah baca? Allah, kan? Kadang-kadang tu, ya Allah, dah tinggal lama dah Quran, dah tak ingat sampai mana aku baca ni. Allah, sayangnya. Ya. Saya waktu umrah sebelum COVID tu, 2020, saya pergi yang last tu, COVID bulan 3 kan? Bulan 2 saya dekat sana. Bulan 2 tu, ada di Madinah. Saya selalu antara waktu maghrib tu saya selalu duduk di tiang-tiang belakang tu ada kuliah. Syekh-syekh Arab bagi kuliah lah. Kemudian biasa lepas kuliah tu akan ada soal jawab. Dalam bahasa Arab lah, kebetulan saya faham lah lebih kurang. Jadi selalulah duduk dengan, ada seorang syekh tu duduk mengajar. Kemudian bila soal jawab tu ada seorang orang Arab tanya soalan. Dia kata, Syekh, kita ni berada dalam Masjid Nabawi, dia kata. Jadi saya teringin nak tahulah macam mana sahabat-sahabat Nabi dulu berada dalam masjid, macam mana dia orang baca Quran, bagaimana dia orang ni bermuamalah dengan Quran. Dia tanya tu guru yang tengah mengajar di tiang Masjid Nabawi yang bahagian belakang tu kan. Saya tertarik dengan jawapan. Syekh tu kata, dia kata, sahabat Nabi dulu dengan Quran sebagaimana kita hari ini dengan hatif khalawi, dengan telefon bimbit kita. Macam mana kita dengan telefon bimbit kita? Telefon bimbit kita pergi mana-mana pun kita bawa, kan? Kadang-kadang masuk bilik air pun bawa. Betul tak? Bangun tidur, apa yang kita raba dulu, yang kita capai dulu? Telefon. 24 jam tengok. Kadang-kadang tu tengah kuliah pun tengok telefon lagi. Betul tak? Wajar. Allah, makna kita selalu dengan telefon. Begitulah para sahabat dulu selalu dengan Al-Quran. Sepanjang masa membaca Al-Quran. Jadi malulah kita kalau kita kata kita ni cintakan Al-Quran, lebih-lebih lagi kita ni kelab pencinta Al-Quran, tapi jarang kita baca Quran. Ini bukan
yang kat sini ni, ini kelab yang lain kan. Kelab pencinta Al-Quran ni alhamdulillah. Maknanya apa? Maknanya nama pun kelab pencinta Al-Quran, maka kita sangat cinta pada Al-Quran. Kita sering belajar membaca Al-Quran supaya lebih baik bacaan kita, dan kita sering membaca Al-Quran supaya Al-Quran itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kita ada kelas tadabbur. Kelas tadabbur inilah untuk kita memahami Al-Quran. Bila kita dah memahami Al-Quran, maka kita sedaya mungkin berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu orang beriman itu berdoa kepada Allah, kata Imam Ibn Kathir, ghufranaka rabbana, ampunilah kami wahai Tuhan kami. Orang beriman akan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah dosa kami, wa ilaikal masir, dan kepadamulah tempat kami kembali. Ghufranak, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat orang beriman ialah sentiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu sentiasa minta ampun dengan Allah? Kerana kesalahan kita banyak, ya. Banyak sangat kesalahan kita. Tak ada seorang pun tak buat salah kecuali Nabi dan Rasul yang maksum. Kita ni selalu buat salah dengan Allah. Tapi ingat, Allah itu Ghaffar, Maha penerima taubat. Sebesar mana dosa kita dengan Allah, sebanyak mana dosa kita dengan Allah, walaupun sekian kali, berulang kali dosa kita dengan Allah, bila kita minta ampun dengan Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan ampunkan dosa kita. Dan Allah itu Ghaffar. Ini puan-puan hajah, ya. Kalau saya buat salah, kalau kita buat salah dengan manusia lah. Katakanlah dalam ni ada 100 orang ni, ramai ni petang ni ada 100 orang kan. Ada 100 orang lebih. Saya buat salah dengan puan-puan hajah, kemudian saya pun bagi tahu puan-puan semua, saya ada buat salah, jadi saya nak minta maaf. Saya beritahu macam tu. Agak-agaknya dalam 100 orang ni, berapa orang yang sudi maafkan saya? Agak-agak. Berapa orang agak-agak? Dalam 100 orang. Mungkin tak ramai. Dalam 20 orang je kot, Pak Hajah. 20 orang je sudi maafkan saya. Yang 80 orang tu kita jumpa di akhirat, Ustaz. Nak buat macam mana, itu manusia. Tapi Allah, sebanyak mana dosa yang kita buat, Allah akan maafkan kita. Kalau manusia, contoh saya bagi tadi 100 orang, saya minta maaf, mungkin 20 orang yang maafkan saya, yang 80 tak nak maafkan saya, contoh kita katakan. Baik, kita abaikan yang 80 orang tu. Nak tanya yang 20 orang ni, baik Puan Hajah yang 20 orang ni, Puan Hajah telah maaf, saya telah buat salah, Puan Hajah telah maafkan saya, terima kasih. Jadi saya nak tanya, sudi tak yang 20 orang ini melupakan kesalahan yang saya buat? Tadi 100 orang, tinggal 20. Yang 20 kita tanya lagi, dah maafkan, sudi tak melupakan kesalahan? Agak-agak berapa orang yang sudi lupakan kesalahan saya? Mungkin tak ramai, 2 orang je. Yang lain tu saya maafkan Ustaz, tapi 7 keturunan saya tak lupa. Manusia, sifat manusia. Tapi Allah, kita pernah buat salah dengan Allah, kita taubat dengan Allah. Allah memaafkan kita. Malah Allah melupakan kesalahan kita. Allah maafkan, Allah lupakan kesalahan. Kalau manusia belum tentu. Daripada 20 orang yang sudi memaafkan saya, 2 orang je yang sudi maaf dan lupakan kesalahan. Yang lain tu maafkan tapi tak boleh lupa. Nak buat macam mana? Kemudian nak tanya lagi yang 2 orang ni. Puan Hajah 2 orang ni sudi maafkan saya, sudi melupakan kesalahan saya. Sanggup tak
menyayangi saya semula? Allah kesian Ustaz. Sanggup tak menyayangi saya semula? Allah, susah kan? Bila orang dah buat salah teruk dengan kita, kita mungkin boleh maafkan, mungkin kita boleh lupakan, tapi susah untuk kita menyayangi dia semula sebagaimana dia tak pernah buat salah dengan kita. Susah. Tapi Allah memaafkan kita. Allah melupakan kesalahan kita. Allah menyayangi kita semula. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu mengasihi dan menyintai hamba-hambanya yang bertaubat. Allah maafkan kita, Allah lupakan kesalahan kita, Allah sayang kita semula. Tak cukup dengan itu, Allah memuji kita. Allah itu Tawwab, Maha penerima taubat. Ghaffar, Maha memberi keampunan. Allah melupakan kesalahan kita, Allah memaafkan kita, Allah melupakan kesalahan kita, Allah menyayangi kita semula, malah Allah memuji kita. Kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti buat salah. Sebaik-baik orang buat salah ialah orang yang bertaubat. Maknanya Allah puji kita. Dan sebab itu saya pesan pada diri sendiri, kepada kita semua puan hajah, perbanyakkanlah istighfar dan minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat orang mukmin ghufranak, memohon keampunan daripada Allah. Dan Allah itu Maha penerima taubat. Kita nak cari Tuhan yang mana lagi selain daripada Tuhan kita yang Ghaffar, yang sangat-sangat memaafkan dan mengampunkan dosa. Wa ilaikal masir, orang mukmin itu berkata, kepada Engkaulah ya Allah kami akan kembali. Benarlah satu hari nanti kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang tanya, apa salafus salih, bila Allah akan ambil kita? Sesaat selepas ini. Tak tahu bila, di atas ilmu Allah. Bila tiba ajalnya kita, maka kita akan kembali kepada Allah. Sebab itu sifat orang mukmin mengatakan sami'na, kami dengar Al-Quran, wa ata'na, dan kami taat, ghufranak ya Allah, kami minta ampun kepadamu ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir, kepada Engkaulah kami akan dikembalikan. Itulah sebahagian daripada saya ambil istinbat ataupun kesimpulan daripada satu kitab depan saya ini, iaitu kitab tafsir Ibnu Kathir tentang satu ayat 285 suratul Baqarah. InsyaAllah pada siri akan datang kita akan sambung lagi ayat yang ke-286 ya. Jadi saya buka kepada sesi mungkin soalan lah ya. Sebab saya pun dalam pukul 6.15 saya dah kena minta diri sebab saya ada kuliah di Bukit Jalil malam ni. Nak bergerak ke sana. Kalau ada soalan ya, Okay, baik. Silakan kita buka soalan untuk dikemukakan kepada Ustaz. Jangan lepaskan peluang tanya soalan. Silakan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Sofiah ya? Saya. Kita selalu minta maaf, kita selalu beristighfar. Dan kita nangis-nangis minta maaf. Tapi setiap kita lupa balik. Itu macam mana tu Ustaz? Bagus soalan itu. Bukan Puan Hajah je, saya pun sama kan. Ramailah macam tu lah. Kadang-kadang kita dah taubat sungguh-sungguh, tapi kita buat lagi, taubat lagi, buat lagi, taubat lagi. Habis itu macam mana? Teruskan taubat, teruskan istighfar, teruskan menangis. Kerana Allah itu Tawwab, Maha penerima taubat. Allah itu Ghaffar, Maha pemberi keampunan. Walaupun hambanya berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang sama. Dan kita jangan lupalah sentiasa berdoa. Selain daripada kita istighfar tersebut, kita berdoa supaya Allahumma khtim lana bihusnil khatimah
ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhtim lana bihusnil khatimah, matikanlah kami, akhirilah hayat kami ini dengan kematian yang baik. Maknanya taubat sebelum daripada kematian. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan dikau akhiri hayat kami dengan pengakhiran yang yang buruk. Jadi selalu berdoa yang tu Puan Hajah ya. Maknanya Allahu Akbar. itulah keadaan kita dan Ya kita Ustaz. Tapi rasa macam main aja. Kejap lagi kita dah nangis-nangis, lepas tu kita dah buat balik. Kita macam lupa lah kita punya tu. Macam main-main pula rasanya. Ya, macam itulah. Jadi itu salah satu doa. Satu lagi saya nak bagi satu doa khas ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, ini doa supaya kita ni bila kita dah buat salah, kemudian kita taubat. Taubat ni maknanya kita minta ampun dengan Allah. Kita menyesal atas kesalahan kita dan kita berazam untuk tak buat lagi. Itu maksud taubat. Ataupun kalau ada berkaitan dengan urusan manusia, kita pulangkan haknya, kita minta maaf dengan orang. Itu maksud taubat. Jadi bila kadang-kadang kita dah buat dah semua benda ni, kita dah menyesal, kita dah berazam tak nak buat lagi, kita dah tinggalkan perbuatan tersebut, kita dah minta maaf dengan orang, tapi buat lagi. Itu kena cabaran dalam hidup kita lah. Jadi baginda Nabi SAW sering membaca doa ini. Bila biasa Rasulullah baca? Ada kalanya Nabi baca ketika doa iftitah. Kita biasa doa iftitah, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila tu kan. Itu pun doa iftitah juga. Doa iftitah ni yang maktub daripada Nabi ada 13 bacaan. 13 bacaan. Nanti di sesi yang lain saya akan kongsi ya. Salah satunya ialah Nabi baca Allahumma ba'id baini. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah aku, ba'id baini wa baina khataya, jauhkanlah aku dan juga kesalahan yang aku buat. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana dikau jauhkan utara dan juga selatan. Kan dia takkan berjumpa. Itulah yang kita minta dengan Allah. Ya Allah, aku dah buat salah ni. Ya Allah, mintalah, aku dah menyesal, aku dah taubat. Ya Allah, mintalah jauh daripada aku melakukan kesilapan yang sama sebagaimana jauhnya timur dan juga barat. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, ya Tuhanku, bersihkanlah diriku ini daripada dosa dan kesalahan, ya Allah, sebagaimana dikau bersihkan pakaian yang putih daripada segala kotoran sehingga tak nampak lagi kotoran tersebut. Maknanya suci bersih kita. Nanti lepas ni mungkin ada Ustazah dalam ni mungkin boleh bantu untuk dapatkan doa tersebut ya. Allahumma, ataupun kalau saya sempat nanti untuk sesi akan datang, ingatkan saya untuk saya share lah dengan Puan Hajah. Bacalah Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya, salah satu doa. Okey, silakan Puan Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ni Ustaz, Ya. sedar kesilapan kita dan kesilapan orang lain. Kita sentiasa cuba sedaya upaya memaafkan kesilapan orang lain. Daripada dalam hati kita. Setiap malam kita nak tidur, ya Allah, ya Tuhanku. Kita berdoa supaya kita kita memaafkan kesalahan mereka dan bukanlah pintu hati mereka memaafkan kesalahan kita. Tapi alangnya bila kita bertemu dengan orang yang membuat kesalahan yang menderitakan kita tu, dan ingat akan orang yang membuat kesalahan tu, air mata kita pun berlinang, kita teringat balik semula. Macam kita ni tak terlepas-lepas lagi daripada kecewa dengan keadaan tu. Macam mana kita nak mengatasi masalah tu, Ustaz? Bagus soalan tu Puan Hajah ya.
Itu biasa berlaku. Itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kita sebagai manusia. Apabila kita memaafkan kesalahan orang lain, maknanya kita telah terlepas daripada persoalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita terpandang balik orang tu, teringat balik kenangannya, berjumpa balik, susah untuk kita, seolah-olah macam kita susah nak maafkan dia. Itu merupakan salah satu daripada fitrah kita sebagai manusia. Oleh yang demikian, kita banyak berdoa dengan Allah, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, atas mungkin kesilapan yang aku buat ini, susahnya aku nak memaafkan orang. Ampunlah dosa aku, ya Allah. Banyakkan bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sifat yang orang kata apa, yang meringankan beban stres kita ialah kita memaafkan semua orang, ya. Tapi perkara ini bukanlah senang, kita kena mujahadah lah, kena mujahadah. Okey, silakan Puan Hajah, banyak juga soalan ni, saya kena berhenti dah sebenarnya. Nak bekerja ke Bukit Jalil ni. Okey, mungkin satu lagi soalan lah saya buka, ya. Puan apa? Puan Nik, Puan Nik Sum. Assalamualaikum Ustaz Doktor. Barangkali Ustaz dapat jawab pada kuliah akan datang, apa asbabnya turun 2 ayat ni? Sebelum ni 284 mengenai dengan hutang. Kemudian tiba-tiba ayat ni pula. Apa asbabnya? Mungkin akan datanglah Ustaz. Ya. Itu panjang pula dia punya perbicaraan. Dia nanti insya-Allah Puan Hajah, ya, akan datang, saya akan sentuh. Terima kasih. Saya mohon maaf kerana saya rasa saya kena minta diri dulu. Pasal bekerja ke masjid sebenarnya. Takut jam. Okey, tak apa. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah akan datang, kita akan sambung lagi, ya. InsyaAllah. Jazakallahu khair buat Al-Fadhil Ustaz. Ya, Ustaz. Opah tanya. Kita sambung. Kak Sabah, tu apa jelas soalan tanya ni? Ustaz nak buat appointment. Kurang jelas. Terusnya. Tak apalah, nanti WhatsApp Ustaz lah. Okey. Nanti Opah WhatsApp saya lah, ya. Ya, betul. Okey, baik Ustaz. Jazakallahu khair buat Al-Fadhil Ustaz Dr. Nora Zirani atas kesediaan perkongsian ilmu sesi tadabbur surah Al-Baqarah ayat 285, dan insya-Allah kita akan sambung seterusnya ayat 286, dan semoga sedikit sebanyak dapat membantu kita semua memberikan